Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum Aiman. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih kerana sudi hadir dalam sesi pertama kita pada hari ini. Okey. Perkenalkan, saya Maisara selaku kaunselor Aiman pada hari ini dan Aiman pula selaku klien saya pada hari ini. Suka untuk saya ceritakan tentang dalam sesi kita pada hari ini, kita akan ada etika kerahsiaan, di mana etika kerahsiaan ini bermaksud segala apa yang dibicarakan, segala apa yang diluahkan, segala permasalahan yang Aiman kongsikan pada hari ini akan disimpan antara kita berdua sahaja, akan direkodkan dan tidak akan dibocorkan kepada pihak lain. Jadi saya harap Aiman selesa dalam sesi kita pada hari ini. Baik. Okey, baiklah. Um, Boleh Aiman ceritakan sedikit tentang diri Aiman? Okey. Saya Muhammad Aiman bin Irwan. Saya bersekolah di matrikulasi dan saya mengambil jurus kejuruteraan. Okey. Jadi Aiman seorang pelajar kejuruteraan di Kolej Matrikulasi lah ya? Okay. Ya, betul. Setakat ni Aiman ada tak masalah apa yang membelenggu, masalah yang sering mengganggu fikiran Aiman, ada tak? Setakat ni alhamdulillah tak ada lagi. Alhamdulillah tak ada ya. Okey, baik. Um, Okey, Aiman jangan rasa macam terbeban dengan sesi kita kerana sesi kita pada hari ini hanya untuk menganalisis dan untuk mengetahui apa masalah dan untuk menganalisis macam mana cara untuk kita selesaikan masalah yang menghadapi. Jadi jangan malu dan Aiman boleh kongsikan kepada saya ya. Okey. Okey. Okay. Baiklah, sekarang ni kita dah kenal Aiman macam mana kan. Jadi kita pergi ke bahagian keluarga pula. Um, Mak ayah Aiman masih hidup kan? Ya, alhamdulillah saya hidup. Alhamdulillah. Jadi boleh tak Aiman ceritakan sedikit tentang ibu dan ayah Aiman, berapa umur mereka, mereka bekerja sebagai apa dan adik-adik Aiman ke, kakak-kakak, abang ke, ada tak macam tu? Boleh ceritakan, silakan. Okey. Ayah saya berumur 46 tahun dan bekerja sebagai mekanik di kampung. Dan ibu saya Oh, pula berumur 52 yang bekerja sebagai suri rumah. Adik-beradik hmm. saya ada 8 orang dan saya ialah anak ketiga. Okey. Okey. Jadi Aiman anak ketiga lah daripada berapa orang adik-beradik? 8 eh? Hmm. Okey. Jadi Aiman nak kongsikan tentang Aiman punya adik-beradik, kakak, abang ataupun adik-adik yang lain. Ha? Macam mana? Aiman nak kongsikan kepada saya tentang abang ataupun kakak Aiman ataupun adik-beradik Aiman yang lain. Saya rasa tak perlu kot. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Aiman ada masalah ke dengan keluarga Aiman, dengan family, dengan adik-beradik ke, dengan mak ayah ke, ada tak? Tak ada. Tak ada. Jadi setakat ni okey Ha. lah, tak ada masalah dengan keluarga lah. Tak ada. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Okey, jadi um, macam Aiman bagi tahu tadi, Aiman adalah seorang pelajar di Kolej Matrikulasi kan? Ya, Um, okey, dan Aiman mengambil jurusan kejuruteraan. Betul? betul betul betul. Okey, boleh tak Aiman ceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan Aiman? Latar belakang pendidikan. Ya, macam Aiman, macam mana classmate Aiman, hubungan dengan lecturer-lecturer baik atau tidak? Okey, saya dalam kelas okey saja dengan kawan-kawan apa semua okey. Cikgu okey, cuma dalam pelajaran saya sedikit kecewa sebab saya sukar untuk mengikut arus yang dipelajari. Oh, faham, faham. Jadi maknanya macam Aiman ni
kurang lah dalam segi pelajaran. Macam Aiman tak Ya, dapat catch up apa yang lecturer sampaikan, macam tu. ya betul. Adakah masalah tu berpunca daripada Aiman sendiri ataupun macam Aiman punya lecturer mengajar terlalu laju ataupun silibus pendidikan yang disampaikan tu terlalu tinggi atau macam mana? Tidak, memang masalah tu daripada saya sendiri. Lecturer tak ada masalah. Okay. Okay, tak apa. Maknanya macam Aiman ni macam lambatlah sikit nak catch up apa yang lecturer sampaikan. Ya. Jadi adakah benda tu macam serba sedikit membuatkan Aiman rasa macam kurang keyakinan diri. Macam bila tengok kawan-kawan lain tu boleh catch up kan apa yang lecturer ajar kan. Tapi Aiman sendiri tak boleh. Ada tak rasa macam oh diri aku ni tak pandai, diri aku ni kurang daripada dia orang. Ada tak? Ada lah, pernah lah sometimes. Okey, faham, tak apa. Jadi macam mana Aiman rasa macam mana Aiman rasa Aiman boleh nak selesaikan masalah tentang pembelajaran ni? Saya rasa saya perlu belajar sendiri dan memahaminya dengan betul-betul lah. Begitulah. Faham. Okey, maknanya macam Aiman perlukan masa untuk diri sendiri untuk belajar sendiri sesuatu topik yang Aiman tak faham tu. Untuk Aiman macam kaji lebih lanjut lagi tentang benda tu lah kan? Ya. Okey, tak apa. Jadi setakat ni apa Aiman rasa kekuatan diri yang Aiman ada? Dekat ni saya rasa saya boleh sikit-sikit dalam membaiki kereta abang-abang elektronik. Sikit-sikit lah, boleh lah. Oh, maknanya Aiman ada bakat terpendam lah ya. Macam Aiman boleh baiki sesuatu yang rosak. Ya, betul. Apa contoh barang-barang tu? Macam adakah kereta saja ataupun mesin-mesin ke atau benda lain? Kadang-kadang saya tolong ayah saya baiki kereta, sambil-sambil tu saya belajar macam mana cara-cara nak baiki dia. Okay, faham. Maknanya Aiman selalulah tolong ayah Aiman sebab ayah Aiman mekanik ya? Ya, betul. Okay. Okay, faham. Jadi kekuatan diri Aiman adalah Aiman macam Aiman menjurus kepada pembaikian macam tu kan. Sebab Ya, tu adakah disebabkan tu Aiman mengambil jurusan kejuruteraan di Kolej Metroplasi? ya. Okay, saya faham. Okay. Jadi kekuatan diri Aiman kita sudah kenal pasti kan. Ada tak macam kelemahan diri yang Aiman rasa Aiman nak baiki dalam diri Aiman? Okay, kalau kelemahan tu macam saya cakap tadi, yang belajar tu. Okay, bahagian belajar lah. Mm-mm. Aiman ada ke masalah dengan benda lain selain belajar macam masalah dengan seseorang individu ataupun sesiapa saja? Tak ada. Tak ada. Okay. Kalau dengan individu luar macam mana? Ada tak masalah macam Aiman ni orang yang macam mana? Extrovert ke? Introvert ke? Saya extrovert. Jadi, kalau saya jumpa dengan orang-orang, saya senang bercakap. Tapi saya dapat merasakan bahawa mereka tidak senang dengan saya. Sebab sifat saya. Aiman rasa kenapa macam tu? Mungkin kerana saya banyak cakap. Oh, jadi Aiman menganggap macam mereka tak selesa lah bila berada dekat Aiman sebab Aiman macam banyak cakap macam tu. Ya, Adakah Aiman bersifat begitu dengan orang yang Aiman kenal ataupun dengan sesiapa sahaja walaupun Aiman tak kenal? uh, kadang-kadang dengan orang yang tak kenal tu adalah juga. Apa dengan orang kenal, biasa lah, macam mana.
Okey, faham. Okey. Jadi kita dah tahu tentang kekuatan diri Aiman, kelemahan diri Aiman. Macam yang Aiman cakap tadi, kelemahan diri Aiman dari segi belajar dengan kebanyakan orang tidak selesa bila berada dekat dengan Aiman. Okey, tak apa. Jadi macam disebabkan Aiman belajar di Kolej Metroklasi dan menjurus kepada kejuruteraan, ada tak macam pekerjaan yang Aiman bercita-cita nak jadi suatu hari nanti? Saya rasa saya nak menyambung legasi ayah saya sebagai seorang mekanik. Oh, okey. Jadi Aiman nak jadi mekanik lah. Adakah Aiman ada macam hasrat untuk menubuhkan syarikat sendiri untuk membaiki kereta ataupun bengkel ataupun sebagainya? Saya rasa saya akan membuka bengkel yang tak berapa besar mana lah. Okey, maknanya macam tak apalah, kecil-kecil dulu. Okey, faham. Okey, jadi berkaitan dengan pekerjaan pun kita dah Aiman dah kongsikan kan, Aiman nak jadi mekanik juga macam ayah Aiman kan. Okey. Macam mana kalau apa ni, macam masalah di luar tempat kerja ke atau apa ke? Apa maksudnya? Maksudnya macam okey. Macam mana Aiman nak buat jika berlaku masalah bila berlaku masalah di luar tempat kerja, macam sekarang kan Aiman masih belajar lagi kan. Jika Aiman sudah bekerja nanti dan jika berlaku sesuatu masalah, apa yang macam Aiman nak buat? Macam mana nak selesaikan masalah tu? Saya akan menyelesaikannya dengan cara yang baik dan adil. Maknanya macam untuk mengurangkan kontroversi ataupun kesalahfahaman tu, Aiman akan berbincang dan berlaku adil lah. Ya. Okay, faham. Boleh tak Aiman kongsikan harapan untuk diri Aiman? Saya harap saya dapat berjaya pada masa depan walaupun dengan kondisi saya sekarang macam ni. Ya Aiman, boleh ulang? Agak tersekat tadi. Harapan saya harap saya dapat cemerlang pada masa depan saya. Okay, faham. Macam mana cemerlang dari segi apa ya? Boleh tak Aiman kongsikan? Dari segi pekerjaan, segi sikap, perbuatan macam. Okay, faham. Maknanya Aiman suatu hari nanti Aiman berhasrat untuk Aiman jadi seseorang yang baik, seorang yang mampu mencapai cita-cita macam itulah kan? Okay. Aiman ada tak macam perancangan pada 5 ataupun 10 tahun yang akan datang? Saya berancang untuk meneruskan secara kecil-kecilan dan semakin lama ia akan menjadi semakin besar. Macam mana tu? Pekerjaan tu lah. Oh, okay. Maknanya macam yang beritahu tadi lah ya? Pada 5 tahun yang akan datang, umur Aiman akan menjadi? Dalam 25, 24 macam tu. Okay, dalam 25 tahun ya. Jadi masa tu Aiman sudah berkeinginan untuk bekerja lah kan? Ya. Okay, dan pada masa itu juga Aiman ingin macam ada bengkel sendiri untuk mekanik semua ya? Dan pada 10 tahun yang akan datang pula, mungkin Aiman akan menjadi pengurus besar syarikat pembaikian. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, jadi macam terhadap perancangan Aiman yang Aiman nyatakan tadi, macam mana Aiman rasa Aiman boleh
untuk capai semua tu? Hah? Macam mana Aiman rasa Aiman boleh capai apa yang Aiman rancang pada 5 dan 10 tahun akan datang? Saya rasa saya akan melakukan dengan sedikit demi sedikit lah. Macam, Tidak terus menaik macam tu. okey faham. Okey faham. Jadi ada tak macam sesuatu yang Aiman nak kongsikan kepada saya Tak ada. sesi kita? Tak ada. Tak ada. Okey, kita balik semula kepada masalah tentang masalah pelajaran dan masalah dengan orang sekeliling yang berkaitan dengan anda seorang yang extrovert tu. Okay. Disebabkan Aiman kata Aiman lemah dalam pelajaran kan. Aiman ada tak ambil seseorang jadi tutor ataupun join tuition ataupun apa-apa yang macam tu? Kadang-kadang adalah suruh kawan saya ajar saya sikit-sikit apa yang cikgu ajar dalam pelajaran tu. Yang saya tak dapat catch up lah pada masa tu. Jadi Aiman bergantung kepada kawan-kawan lah. Okey, faham. Dan macam mana pula kalau macam Aiman ada masalah dengan kawan Aiman? Hah? Macam mana kalau Aiman ada masalah dengan kawan Aiman? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Okey, baik. Faham. Okey. Berkaitan dengan Aiman extrovert tadi, Aiman ada menyatakan bahawa orang sekeliling tidak selesa dengan Aiman kan? Jadi Aiman ada tak rasa macam, oh mereka tidak selesa dengan aku, jadi apa yang aku patut buat? Adalah kadang-kadang. Jadi apa yang Aiman rasa Aiman patut buat untuk selesaikan masalah tu? Saya rasa saya patut sudah patut gapo Mungkin Aiman ada rasa macam, oh aku perlu minta maaf dengan orang tu, ataupun oh aku perlu tanya kenapa mereka macam menjauhi ataupun kenapa mereka macam tidak selesa dengan aku. Begitulah. Pernah tak Aiman tertanya soalan tu, ataupun pernah tak Aiman bertanya langsung kepada individu tersebut? Bertanya langsung tu tak pernah, tapi kalau terfikir tu pernah lah. Lalu. Okey, faham, tak apa. Okey, jadi adakah Aiman rasa macam selesa dalam sesi kita? Yelah, begitulah. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kerana sudi untuk bersama dengan saya untuk sesi kaunseling kita pada hari ini. Sama-sama. Saya Terima kasih harap banyak. sama-sama. Jadi saya harap agar segala masalah Aiman dan segala yang Aiman hajatkan dan apa yang Aiman sampaikan tadi akan macam kalau harapan tu, saya harap harapan Aiman akan tercapai dan segala masalah Aiman tu insya-Allah akan selesai. Terima kasih kerana sudi untuk bersama saya pada hari ini sekali lagi, dan saya harap Aiman mempunyai masa depan yang cerah. Terima kasih. Sama. Okay. Ada apa-apa yang Aiman ingin sampaikan? Tak ada. Tak ada. Jadi kita selesaikan sesi kita pada hari ini. Terima kasih. Sama. Okay. Habis dah. Nak end record. Macam mana? Apa ah? Habis dah. Berapa minit? Kau tak tahu berapa minit? Ni kaunselor ke wartawan ni? Berapa soalan dia?
Lepas soalan-soalan dia adalah soalan sama, dia tukar ayat je tu. Gila. Tak tahu nak jawab apa siap. Gila lah. Bukan counselor